Okey, fizik nuklear kan. 6.2. Tenaga nuklear ataupun tindak balas nuklear modul B kan. Modul B kita akan tengoklah ini. Itu kita dah bincang 6.1. Ini kita akan bincang 6.2 pula ya. Okey, pelajar semua dah hadir lah ramai kan. Okey, kita teruskan. Fizik nuklear. Kita pergi pada ni. Tenaga nuklear dan tindak balas nuklear. Kan? Macam mana tenaga nuklear terhasil? Hasil daripada tindak balas nuklear. Okey, tengok sini kan. Jadi tindak balas nuklear yang dimasukkan di sini iaitu pelakuran nukleus. Apa tu pelakuran nukleus? Cikgu ada highlight kan dekat sini benda-benda yang agak tulisan yang bold. Dia kata dua nukleus ringan kecil kan, dua nukleus kecil ringan, memang kecil lah kan, bercantum membentuk satu nukleus berat. Maksudnya dua bergabung jadi satu dengan membebaskan tenaga yang banyak. Ni cikgu kena highlight kau ni kan, tenaga yang banyak. Okey. Dan tindak balas ini berlaku pada keadaan itu suhu dan tekanan yang amat tinggi. Biasanya berlaku dekat mana ni? Berlaku dekat matahari kan. Dia berlaku dekat matahari kan. Okey. Ini contoh tindak balas nukleus. Okey, ada satu proton, satu neutron. Ini satu proton, satu neutron. Dia panggil deuterium. Kamu faham kan kenapa dua ni? Dua ni merujuk pada dua-dua ni sekali. Satu, dua. Satu ni merujuk apa? Siapa boleh jawab? Satu ni merujuk pada apa? Tak ingat? Ya, nombor proton. Jadi proton ada satu, dua-dua sekali dua. Nombor nukleon kan? Ni panggil deuterium. Jadi deuterium tambah dengan satu lagi kita panggil sebagai tritium. Tritium. Di mana jumlah semua ada tiga. 3, 1. Jadi gabungan ini ataupun kita panggil pelakuran kan. Gabungan ini menghasilkan 4. Kan? Kalau kamu tengok betul lah ada 2 proton dan 2 neutron. Jadi 4 helium. 4 helium ini adalah unsur helium lah. Helium ataupun kita panggil apa unsur ni? Siapa tahu? Alpha, beta atau gamma ni helium ni? 40 helium. Ya, alfa kan. Dia zarah alfa yang paling berat lah kan. Okey. Jadi tambah dengan ni. Tambah dengan satu lagi. Sebab kita tengok tadi sini ada satu neutron, 2, 3 kan. Dekat sini 2 ni satu tak cukup. Tinggal satu lagi. Itu neutron. Neutron apa dia punya simbol? 1, 0. Simbol dia 1, 0 kan. Okey. Biasanya macam tu. Jadi tambah dengan tadi kata terhasil tenaga haba yang banyak. Jadi tenaga yang tinggi. Ni dia kan. Jadi ni kita cuba buat persamaan ni. Di mana deuterium bergabung dengan tritium. Gabung. Tengok tadi. Akan menghasilkan tidak balas selepas ni adalah helium dan neutron dan tenaga. Tidak balas. Kalau kamu tengok keseimbangan dia. Okey. 2 tambah 3, 5 kan? Cuba tengok yang atas ni pun. 4 tambah 1, 5. Jadi jumlah dia ni lah. Kita kata apa? 5 lah atas. Okey, yang bawah pula. 1 tambah 1, 2. Ini 2 tambah 0, 2. Jadi dah seimbang. Kita buat macam tu kan. Persamaan di atas seimbang. Persamaan bawah pun dah seimbang. Dari segi je lah. Dan proses ni cikgu dah cakap tadi berlaku di tempat yang suhu yang amat tinggi dan tekanan yang amat tinggi, itu berlaku di matahari. Okey kan? Okey, cikgu teruskan. Satu lagi proses tindak balas nukleus iaitu pembelahan nukleus. Terbelah kan? Asalnya daripada satu nukleus dan satu nukleus berat. Tunjuk kan? Satu nukleus berat. Ni dah nukleus berat dia. Okey, membelah menjadi 2. Tengok. Nukleus ni berat, tengok gambar ni. Sekarang terbelah menjadi 2. Okey kan? Atau nukleus yang lebih ringan, ialah sebab dia terbelah jadi ringan dan membebaskan tenaga haba yang banyak. Itu dia panggil tenaga nuklear tu. Nanti kita tengok sama dengan tadi juga lah. Tadi pun tenaga itu tenaga nuklear. Jadi kita tengok sikit.
Okey, satu neutron ditembak masuk ke dalam uranium 235. Tembak kan? Jadi bila masuk sini, kita dapati 1 tambah 235 jadi 236. Bawah kan? 0 tambah 92 jadi 92. Jadi dapatlah satu nukleus yang baru kan. Dia kata satu nukleus uranium dibedil oleh satu neutron. Dan satu nukleus baru yang tidak stabil, iaitu uranium 236 tasin. Kenapa tak stabil? Kerana dia mempunyai lebihan apa? Apa yang lebih? Ada lebihan. Siapa boleh jawab? Lebihan? Tak ingat? Neutron. Kenapa lebih? Sebab neutron ni masuk dalam ni. Jadi lebihan neutron dia akan pecah. Dia akan pecah menjadi dua. Yang atas dengan yang bawah. Yang atas kita panggil apa? KR. Krypton lah. Okay, kan? Krypton ke kan? Krypton. Okay. Yang bawah kita panggil sebagai barium. Semasa terhasillah juga 3. Ni krypton. Barium. Terhasillah juga apa namanya? 3 neutron ni. Terhasil 3 neutron ni terhasil juga. Okey, dan kita tengok kan. Jadi tengok tindak balas dia. Uranium tambah dengan neutron menghasilkan uranium 236 lah nombor nukleon dia. Dan terpecah menjadi 2 yang lebih ringan. Barium dan krypton dengan ni lah. Kita kata ni lah. 3 neutron dengan tenaga kan. Jadi ada 2 proses lah. Satu pelakuran nukleus. Ini pembelahan nukleus. Ni tindak balas nukleus kan. Okey, tindak balas seterusnya adalah tindak balas panggil tindak balas berantai. Tindak balas ini adalah lanjutan daripada tindak balas pembelahan nukleus kan. Okey, cuba tengok kan. Satu neutron. Okey, dia kata proses lanjutan atau sambungan daripada proses pembelahan nukleus. Okey, tenaga haba dibebaskan dengan kadar yang tetap dan terkawal yang berlaku di dalam reaktor nuklear. Ini berlaku dalam reaktor nuklear. Jadi apa fungsi sebenarnya reaktor nuklear ni? Apa fungsi dia? Siapa cuba jawab? Apa fungsi reaktor nuklear? Ada idea? Siapa jawab? Tukarkan tenaga nuklear pada tenaga elektrik. Okey, betul kan? Tenaga nuklear tu ditukarkan kepada tenaga elektrik. Itu lah reaktor nuklear. Tu tugasnya kan. Jadi tugas yang murni lah. Tugas yang baik kan. Bukan bila ingat je tentang nuklear kamu ingat, oh cikgu nuklear buat bom tu saja kan. Okey, tak kan. Ni ada juga cerita yang benda baik kan. Okey, kalau tengok sini. Dia kata pelakuran nuklear sukar dikawal. Kalau pelakuran sukar dikawal, dia kita dah memerlukan suhu yang amat tinggi yang awal tadi. Tapi kalau pembelahan ni boleh dikawal. Kita cerita macam mana nak kawal pembelahan nukleus kan. Okey, cuba tengok ni sama-sama kita kan. Neutron ditembak kalau uranium. Uranium pecah menjadi krypton dengan barium. Dan ada 3 neutron yang lain ni. 3 neutron ni pergi tembak lagi nukleus yang di sebelah tu. Uranium ada banyak nukleus kan. Tembak. Dan proses ni akan berlaku secara berantai. Itu panggil tindak balas berantai. Dan menghasilkan tenaga haba yang sangat tinggi. Okey, nanti kita tengok nanti. Okey, tenaga nuklear dan cacat jisim. Cacat jisim panggil defect of mass. M. Tenaga nuklear E kan. Tenaga banyak kita bincang. Tenaga nuklear. Tenaga haba. Nanti kalau kau masuk fizik kuantum pula. Tenaga kuantum. Tenaga foton. Banyak lagi kan. Kita tengok dulu. Okay, tengok dulu kan. Okay, tenaga nuklear. Tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear. Seperti reputan radioaktif. Cikgu dah cerita dah minggu lepas kan. Minggu yang sebelum tu. Radioaktif. Itu pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Macam mana nukleus tu mereput. Sebab apa mereput kan. Okey, jisim satu atom. Biasanya kita guna jisim dalam unit UJA. UJA. Ataupun kita panggil AMU. Atomic Mass Unit. Dalam bahasa Inggeris lah tu kan.
Okey. Kenapa unit ini digunakan? Dia kata kerana jisim atom adalah sangat kecil. Sangat kecil, tidak dapat diukur. Seperti yang kita ukur dalam nak beli gula ke apa, gram, kilogram kan. Tapi kita boleh tukar juga dalam unit kilogram kan. Ada cara dia. Okey, atau kita kata kita buat perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon 12 telah digunakan. Ini kita buat cerita jisim secara apa? Karbon komponen kimia ada tahu benda ni sikit sebanyak menerangkan kan. Okey, hubungan tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim. Okey Okey, formula diperkenalkan oleh saintis bernama Einstein. Berkaitan dengan teori relativity dah. Jadi E sama dengan mc square. Okey di mana E adalah tenaga. Common lah. Tenaga dah tentu unit ni joule. Joule kan. Dan M cacat jisim. Tapi dalam kes ni kita bagi masih lagi guna unit UJA ataupun AMU. Okey ataupun kita boleh guna cacat jisim ni dalam unit kilogram. Okey dan laju cahaya dalam vacuum. Laju cahaya ni adalah satu nilai yang tetap. Iaitu 300 juta. 300 juta ataupun 3 darab 10 kuasa 8. MS negatif 1. Unit standard. SI unit kan. Okey, 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Silap sebut tu. Okey, cikgu teruskan. Bagaimana kita nak mengira cacat jisim? Cacat jisim. Jadi cuba kita lihat tindak balas ini. Itu tindak balas uranium. Uranium 235. Dan apa nama ni? Neutron. Jadi dimasukkan dalam ni. Jadi bila dimasukkan ni, menghasilkan hasil jumlah jisim sebelum tindak balas. Sebelum tindak balas, dia masuk sini. Jadi ni jisim neutron. Okey, tambah dengan 2350439. Ini adalah unit untuk uranium. Okey, satu perkara je guna kalau dia bagi nilai-nilai yang ada 0.0 belakang ni, kamu kena guna jangan cuba nak round off. Kamu round off, jawapan kamu jadi lain. Okey, tolong jangan round off dalam kes ni. Kena ambil nilai tu sebiji. Okey Jadi jumlah jisim sebelum tindak balas kita dapat 236. Ni UJA. Dan selepas tindak balas dia terhasil krypton. Ada jisim ni 91 point something. Dan barium 140 point something. Dan juga tambah dengan 3 neutron. Jadi kenapa 3? Kita darab dengan 3. Sebab tu ni maksudnya 3 darab jisim neutron 1.0. Neutron ni samalah dengan jisim neutron yang awal tadi ni. Sama je. Okey. Jadi kita tambahkan 9 point. Ni jisim krypton. Tambah dengan 3 darab dengan ni jisim neutron 140 jisim barium. Tambah dapat 235.86 something. Okey, cikgu nak tanya kamu. Jisim mana yang lebih besar? Sebelum tindak balas ataupun selepas tindak balas? Soalan senang je tu. Ya, jisim yang berkurang adalah selepas tindak balas. Dan dipercayai kehilangan jisim ini sebelum tindak balas ni telah menghasilkan jisim yang kurang dibebaskan melalui secara tenaga. Dibebaskan dalam bentuk tenaga. Ini jadi isu sikit lah dalam fizik fizik klasik kan. Ni. Jadi tenaga jisim lebihan tu akan bertukar menjadi tenaga dan bertukar menjadi sinaran seperti sinaran gamma kan. Tu. Itu dipercayai kan. Jadi ada masalah sikit. Tapi tak apalah. Tapi itu cerita ni kan. Tapi kita belajar kita ikut ni kan. Okey. Tengok sini kan. Okey, tindak balas kita dapat tu. Krypton. Okey. Ni tambah tadi cerita kan. Okey, jadi cacat jisim ni ialah tolak lah. Perbezaan sebelum tolak dengan selepas. Okey, bila kita tolak kita dapat balance dia.
Dia punya 0.18606 apa 606 ni UJA. Ini. Ini yang dipanggil sebagai cacat jisim. Defect of mass. Okey, boleh Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, jadi kita tahu 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Kalau 0.1606 ni darablah terus dengan 1.66 ni. Darab saja. Supaya kita dapat dalam unit kilogram. Okey, cikgu teruskan Okey. Okey, terlajak lah. Okey. Okey, cepat soalan ni. Rasa kamu dah buat dah Bahan ni cikgu beri awal. Kalau tak buat, tak apa, tengok dulu Okey, dekat sini dia kata, dia bagi satu tindak balas, Ra, radium, menghasilkan Rn, renon kot, renon dan helium dan, okey, kita tengok seimbang tak seimbang, memang seimbang lah 226, ni 222 tambah 4, 226, okey. Ini 88, 86 tambah 2, yang jadi balance adalah tenaga. Okey, jisim ni diberi, ada ni, sini. Rn ada juga. Helium diberi. Dan halaju cahaya diberi. 1 AMU pun diberi. Dan cas, E ni maksudnya cas yang dibawa oleh 1 elektron. Dia ada satu unit lagi dalam tenaga dipanggil elektron volt. Ni. Nanti kita akan jawab macam mana tukar tenaga dalam joule kepada elektron volt. Okey, yang pertama jisim sebelum tindak balas. Kita tengok sebelum tindak balas apa yang ada? Yang ada hanyalah Ra. Betul tak? Yang ada hanyalah Ra sahaja. Okey Yang ada hanyalah Ra. Jadi Ra lah, kita ambil nilai Ra lah 226 tu. Tu dah. Tu nilai dia kita ambil nilai tu dulu. Okey, boleh Okey, lepas tu jisim selepas tindak balas, jisim ini tambah jisim ini. Jisim ini Rn tambah dengan ni. Okey, jadi kamu tambahkan. Jadi kita kira 226. Okey. Dan kita dapati nilai dia menyusut selepas tindak balas. Okey Dan jisim sebelum tindak balas lebih besar daripada jisim selepas tindak balas. Dan beza jisim tu kita kenali sebagai cacat jisim. Mass defect. Jadi bila kamu tolak, kamu akan dapat dalam unit AMU. Okey Jadi cacat jisim nak tukar dalam kilogram. Tadi cikgu cakap dah, kalau nak tukar kita kena darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 7 ni. Jadi kita pun darab. Apa yang kita dapat tadi, kita darab dengan 1.66. Nilai ni. Sebab 1 AMU sama dengan 1 point ni. Okey Jadi kamu darab, kamu tekan kalkulator. Kamu dapat 8.798 darab 10 kuasa negatif 30. Nilai dia agak berskala besar. Besar, kecil. Terlalu kecil. Terlalu kecil bahaya Ada nilai terlalu besar, ada nilai terlalu kecil. Ini bab-bab yang dalam bab ni memang ada terutamanya bab kegravitian, fizik kuantum, dan juga fizik nuklear Okey, yang kelima. Dia kata jumlah tenaga dibebaskan dalam joule. Kita balik pada teori relativity daripada Einstein, iaitu E sama dengan mc². Kita gantikan, iaitu M adalah cacat jisim. M tu kita ambil sebagai cacat jisim. Ini adalah cacat jisim yang kita ambil ni. Cacat jisim kita letak sini. Darab dengan C kuasa 2. C hal laju cahaya kuasa 2. Okey, ramai pelajar kadang-kadang terlupa nak buat hal laju cahaya kuasa 2. Cara nak tekan kalkulator cikgu rasa paling baik, kamu kuasa 2 ni dulu, baru kamu darab dengan nilai ini. Itu cara yang terbaik. Dan kamu akan dapat jawapannya dalam nilai joule. Okey, kalau kamu dapat perpuluhan dekat sini, kalau kamu nak round off, boleh tahan lagi lah. Jangan cuba sekali-sekali nak round off semasa jisim dalam AMU. Jangan cuba round off. Okey, yang keenam, soalan keenam. Jumlah tenaga dibebaskan. Jumlah tenaga yang dibebaskan dalam elektron volt.
Elektron volt. Jadi kalau kita nak kira dalam elektron volt, tenaga yang kita dapat dalam joule ni kena bahagi dengan dalam joule ini, nampak ni, kena bahagi dengan cas untuk satu elektron 1.6. Itu cara dia. Jadi kita guna formula ni. Tenaga dalam elektron volt sama dengan tenaga dalam joule bahagi dengan E. Jadi kamu tekan. Jadi bahagi 7.92 tadi tu bahagi dengan 1.6. Darab 10 kuasa tu lah kan. Kamu bahagi, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai dia 4.95 darab 10 kuasa 6 elektron volt. Okey kan. Itu yang tenaga dia. Jadi tenaga dalam kes ini kesimpulannya, kamu kena tahu apa itu cacat jisim, macam mana nak tukar cacat jisim kepada unit kilogram. Okey, cacat jisim kena tahu, tukar dalam unit kilogram. Lepas tu kamu tahu menggunakan formula E sama dengan MC kuasa 2. Dan macam mana nak tukar joule kepada elektron volt. Elektron volt. Okey kan? Okey, cikgu teruskan kan? Boleh kan? Ada soalan nak tanya tentang slide ni? Dia kata cacat jisim tu maksud dia gapo je. Okey. Cacat jisim tu adalah perbezaan jisim sebelum dan selepas tindak balas. Sebelum tindak balas 226. Ni. Selepas tindak balas 226. Ada nilai ni beza perpuluhan ni kan. Jadi kita tolak, kita menghasilkan nilai cacat jisim. Cikgu jawab soalan kamu kot kan? Boleh kan? Boleh. Cikgu teruskan kan? Okey. Okey. Kita pergi pada satu soalan. Kan? Apa yang berlaku tindak balas yang berlaku di reaktor nuklear itu adalah pembelahan nukleus. Yang berlaku di matahari adalah pelakuran nukleus. Okey, contoh 2. Matahari merupakan sumber tenaga kepada bumi. Tenaga ini dihasilkan oleh tindak balas pelakuran nukleus. Kamu tentu tahu kan? Tentu pelakuran nukleus. Okey. Tunjukkan dalam persamaan berikut. Hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit joule. Unit joule senang. Kalau unit tadi kamu kena bahagi dengan 2E. Okey. Jadi tindak balas pelakuran nukleus. Menggabungkan dua nukleus ringan. Menghasilkan nukleus berat. Ni ada neutron. Tambah dengan tenaga yang terhasil. Okey kan. Okey, jisim sebelum tindak balas. Sebelum tindak balas ada dua bahan kan. Iaitu deuterium tambah dengan tritium. Jisim sebelum tindak balas. Jadi kena tambah. Deuterium berapa? 2.014. Tritium 3.016. Jadi kamu kena tambah dulu. Jisim sebelum tindak balas. Okey, jisim selepas tindak balas iaitu kita dapati ada unsur seperti helium, 42 helium tambah dengan neutron. Jadi 42 helium ada 4.003 dan neutron 1.009. Nilai ni sebenarnya tetap kan. Okey. Jadi kita gantikan. Jadi kamu tambah dua-dua. Kamu dapat nilai dia. Nilai ni berapa? Tengok perbezaan dia. Maksudnya sebelum tolak dengan selepas. Itu panggil cacat jisim. Sebelum tindak balas, tolak dengan selepas tindak balas. Kita menghasilkan cacat jisim ataupun defect of mass. Dapat kan? Kita tekan kalkulator dapat kan? 5.03 tolak dengan 5.012. Jangan cuba run off. Maksudnya kan? Bundarkan nombor tu. Dan kamu dapati 0.018 UJA. Dan perlukan penukaran unit UJA kepada kilogram. Sebab apa? Kita nak unit tenaga nuklear dalam unit joule. Okey, ni jisim. Ni cara menukar unit. Tadi cikgu dah terang pun kan. Benda yang sama je ni kan. Jadi M 0.018 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 7. Okey ni kan. Jadi bila kamu darabkan.
Okey, kamu dapat M sama dengan 2.988 darab. Okey, dapat nilai ni. Dapat. Lepas tu kamu guna formula Einstein, E sama dengan MC square. Ni formula ni popular kan. Popular kenapa? Kalau kamu beli susu ke apa, kalau susu adik kamu ada tunjuk formula ni. Maksudnya minum susu tu pandai lah. Dia ada formula ni kan. Sajalah cikgu beritahu kan. Sebab macam mana popularnya formula ni. Okey M. Cacat jisim. Itu dah. 2.988 kita gantikan di sini. Dan C kuasa 2. Jangan lupa tekan ni dulu calculator kan. Tekan ni dulu baru kamu tekan ni. Jadi kamu dapat 2.69 darab 10 kuasa negatif 12 joule. Itu cara nak kira kan. Kepentingan macam mana nak kira tenaga nuklear. Okey, kita akan bincang pula tentang reaktor nuklear. Apa tu reaktor nuklear? Tempat berlakunya pembelahan nukleus. Dan pembelahan nukleus menjadi semakin galak kan? Semakin merebak yang dipanggil sebagai tindak balas berantai. Tindak balas berantai. Okey kan? Okey, jadi tengok sini kan. Bagaimana reaktor nuklear beroperasi kan? Cikgu ambil buku teks ni kan. Tapi kamu tengok betul. Okey, yang pertama, reaktor nuklear adalah di sini. Dalam bekas ni. Tindak balas nuklear berlaku di dalam bekas ni kan. Ditutup kan. Untuk mengelakkan keluarnya sinaran radiasi yang tebal. Sinar radiasi kan. Jadi tutup dengan dinding konkrit yang tebal. Jadi sinaran tak boleh keluar kan. Okey. Kalau kamu tengok bentuk dia lebih kurang bentuk macam ni kan. Macam bentuk macam tu. Macam cendawan kan. Tengok kan. Okey. Ni reaktor nuklear. Jadi pembelahan nukleus uranium 235 dan tindak balas berantai menghasilkan tenaga haba. Ni kan. Jadi pembelahan nukleus dan berlakunya tindak balas berantai. Okey. Jadi air dipam ke teras. Tujuan air dipam ke teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Jadi haba yang dihasilkan itu telah diserap oleh air. Air telah menyerap haba dan menyebabkan air menyerap haba yang datang daripada tindak balas ini dan menyebabkan apa? Air akan bertukar menjadi steam. Nampak? Pendidih air menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Okey kan? Steam ini disalurkan ke turbin. Nampak? Dia kata steam yang terhasil ni daripada air ni jadi wap ataupun steam, tapi tekanan yang sangat tinggi disalurkan di aliran steam ni dan memutarkan turbin. Kan? Jadi turbin diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi. Jadi diputarkan. Kekuatan steam tu boleh memutarkan turbin. Turbin ni macam kipas kan. Okey. Dan seterusnya memutarkan magnet. Memutarkan magnet atau gegelung dalam penjana. Turbin ni digandingkan dengan satu lagi. Ni yang macam dynamo lah. Dia akan berputar juga. Bila dynamo dia berputar, maka berlakunya arus aruhan. Terhasilnya daya gerak elektrik teraruh ataupun arus aruhan dan menghasilkan arus. Dihantar ke pencawang. Kan? Okey kan? Jadi steam yang tadi tu, bila putar dia terkondensasi. Kondensasi maksudnya apa? Telah menukar menjadi gas kepada cecair. Daripada wap kepada air ataupun daripada steam bertukar menjadi air. Dia masuk ke dalam kawasan yang dipanggil kondenser. Dan proses ni akan berulang. Dan air yang dah sejuk dimasuk balik ke dalam kawasan yang boiler kan. Supaya air tu bertukar menjadi wap dan berulang-ulang proses ni kan. Okey. Okay, ada soalan nak tanya tentang proses ni? Siapa nak tanya? Ada soalan? Setakat ni okey? Boleh kan? Diam ya? Boleh? Okey. Okey, Kak Farina. Okey, ni teruskan. Okey, sebenarnya elektrik dihantar melalui menara elektrik, tenaga elektrik, dan arus yang dihantar tu adalah arus apa? Arus balik ke arus terus? Biasanya. Apa arus yang kita hantar? Jenis arus yang kita hantar tu?
Siapa nak jawab? Arus apa tu? Kamarina. Arus apa? Ada idea tak? Tak boleh jawab kan? Fatin Najwa? Arus apa tu? Ya, arus ulang alik kan. Kenapa kita pilih arus alik? Sebab kita nak teruskan cerita daripada transformer supaya berlakunya transformer injak naik. Lepas tu transformer injak turun sampailah ke rumah kamu. Mula naik dulu, lepas tu turun. Transformer kan. Tu konsep dia. Jadi tenaga elektrik dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Ni tak apalah. Okey, itu cerita yang sikit sebanyak adalah tentang bagaimana tenaga elektrik dihasilkan daripada reaktor nuklear melalui proses tindak balas berantai ataupun kita panggil pembelahan nukleus yang dilanjutkan. Okey kan? Okey, apakah ciri-ciri keselamatan yang ada pada reaktor nuklear? Apakah ciri-ciri dia? Kita tengok sini Okey, yang pertama kita tengok. Cikgu akan highlightkan ciri keselamatan. Pertama ialah kawalan kadar tindak balas. Ada. Tindak balas tu dapat dikawal. Kan saya cakap, pelakuran nukleus susah nak dikawal. Tetapi pembelahan nukleus mudah dikawal. Bukan mudah lah. Boleh dikawal. Tak ada mudah sangat lah. Boleh dikawal. Dan ciri-ciri keselamatan dia. Dan dalam kadar yang mengawal kadar tindak balas, kita panggil rod pengawal. Rod pengawal. Dan satu lagi kita panggil sebagai moderator. Moderator Okey, uranium digunakan sebagai bahan api. Bahan api untuk tindak balas. Okey, dinding konkrit yang tebal, kenapa kita gunakan? Okey, air sebagai ejen penyejuk. Jadi air bertukar menjadi steam tadilah. Kita cerita tadi kan. Okey, kita pergi pertama rod pengawal. Nama pun rod pengawal. Pengawal ni maksudnya guard lah. Guard kan. Okey, jadi sebenarnya yang merancangkan tindak balas dalam reaktor nuklear ni, apakah nama zarah yang merancangkan tindak balas berantai ni? Siapa boleh jawab? Siapa boleh cuba? Zarah yang merancangkan lagi tindak balas ni, berantai ni. Siapa? Siapa nak jawab? Ya, neutron ya, kan? Okey, neutron. Jadi neutron yang menyebabkan nukleus tu semua akan berlaku pembelahan. Sebab neutron yang masuk ke dalam uranium. Jadi yang menjadi owner sebenarnya neutron. Okey. Jadi kita nak kawal neutron tu. Jadi rod pengawal tugasnya adalah menangkap neutron. Menangkap kan. Tapi taklah menangkap. Kita ni menyerap. Okey kan. Dia kata mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Diperbuat daripada boron atau cadmium. Okey, cikgu nak ingat ni cara cikgu ingat. Tapi janganlah kamu ni lah Jadi rod pengawal, guard pengawal. Okey, cikgu guard tangkap serap, guard boroi tangkap. Boleh? Boron boroi. Cara nak ingat lah, cikgu cara nak ingat Okey jadi rod pengawal tu dianggap sebagai guard boroi tangkap menyerap. Okey Okey, lagi satu, sorry lah nampak macam rapuh sikit tapi boleh ingat sudah cikgu suka Okey. Moderator ialah kita panggil mengawal juga tindak balas, tapi dia tidak menangkap, tapi dia memperlahankan pergerakan. Moderate maksudnya slow, bersederhana Jadi memperlahankan neutron yang bergerak pantas supaya pembelahan tu boleh berlaku masih dalam keadaan terkawal. Jadi biasanya dibuat daripada bahan yang digunakan ialah grafit. Grafit ataupun air Air pun dianggap sebagai moderator juga. Sebab tu dalam air, bila air yang dihasilkan dalam tindak balas ini, kita panggil sebagai air berat. Ataupun heavy water air yang dihasilkan di sini. Okey. Jadi moderator memperlahankan, rod pengawal menangkap atau menyerap
Okey, uranium digunakan sebagai bahan api dalam reaktor nuklear. Tujuannya untuk melakunya tindak balas pembelahan nukleus dan dirancangkan lagi panggil tindak balas berantai. Itu contoh dia kan. Okey, ciri-ciri keselamatan dinding konkrit yang tebal. Kenapa kita nak dinding konkrit yang tebal ni? Sahabat cuba. Kenapa dinding konkrit nak tebal? Dapat apa? Dapat ya, dapat menghalang sinaratan daripada keluar. Cikgu tengok ramai jawab tadi kan. Terima kasihlah jawab kan. Dapat menghalang kan. Menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Jadi air digunakan sebagai ejen penyejuk ataupun digunakan sebagai satu medium untuk memusingkan turbin bila air bertukar menjadi wap. Menyerap tenaga haba. Kenapa dipilih? Sebab dia punya muatan haba tentu yang tinggi. Jadi dia boleh menyimpan haba yang banyak. Okey. Jadi dia dapat juga mengelakkan reaktor nuklear ni daripada berlakunya tekanan yang berlebihan. Okey tu dia. Dia kata menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk menghasilkan steam mengawal suhu reaktor. Kalau kamu tengok ada satu pekerja yang menjaga kawasan ni panggil boilerman, jaga tekanan. Supaya tekanan tidak berlebihan. Kalau tekanan berlebihan, dia akan menyebabkan reaktor nuklear ni akan meletup. Seperti berlaku pada tahun lebih kurang dalam 80-an dulu, satu tempat dinamakan di Ukraine nama tempat tu panggil Chernobyl. Chernobyl dekat situ dia jadikan tempat tak dapat digunakan lagi tadi bandar mati jadi kita tak boleh masuk ke bandar tu sebab ada kesan-kesan radiasi lagi di situ tu bandar Chernobyl okey, cikgu teruskan. Kamu boleh tengok kat YouTube okey, kita buat soalan soalan kertas 2 BC SPM 2004 nombor 10, soalan menganalisis soalan menganalisis. Okey, kita tengok sini. Okey. Soalannya, dengan hanya maklumat yang diberikan, ada dua jadual, okey, bandingkan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Oleh itu nyatakan hubungan antara jisim dan tenaga yang terlibat. Analisis bermaksud soalan suruh kamu bandingkan. Lepas bandingkan, kamu buat hubungan. Okey. Compare and relate. Itu sebenarnya Jadi yang pertama, bandingkan pembelahan nukleus dengan pelakuran nukleus. Jadi dalam kes ini kamu kena ingat definisi pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus apa? Pelakuran nukleus apa? Boleh kamu bandingkan. Jadi pembelahan nukleus ialah pemisahan nukleus berat. Proses pemisahan. Okey Kalau pelakuran nukleus ialah pencantuman beberapa nukleus ringan. Dua nukleus lah. Deuterium dengan tritium. Sebab tu kita kata matahari kita ni adalah unsurnya adalah helium dan hidrogen. Sebab deuterium, tritium tu hidrogen dan campur dengan ni lah menghasilkan helium. Tu panggil tindak balas berlaku di situ Okey. Itu kita bandingkan. Dapat 2 markah dah kamu bandingkan ni. Bandingkan. Oleh itu nyatakan hubungan antara jisim dan tenaga. Okey, kita dah tahu jisim ni merujuk pada kejap apa tulis tadi Cikgu tak tengok ada komen Okey, dia kata sini. Okey, dia kata jawapan ni bolehlah bentuk point ke cikgu? Boleh Kalau kamu tulis dalam bentuk point boleh. Sebab ni fizik ni kita nak tengok konten saja. Kalau konten betul, okey. Sebab nanti bila cikgu dah ajar ni, dah habis silibus nanti, dah habis semua silibus yang ajar, kita akan turun lagi, kita akan buat soalan secara berkonstruk ataupun soalan teknik menjawab. Kita pergi pada teknik menjawab, lepas tu soalan berkonstruk. Okey. Sampailah kamu mengambil peperiksaan SPM. Tu target cikgu lah. Okey Okey, tunggu banyak lagi kita akan bincang Okey, nak tanya okey supaya cikgu nampak Okey, seterusnya kita tengok dia suruh bandingkan tentang hubungan jisim. Okey. Dia kata
Untuk kedua-dua proses ini, pembelahan dan pelakuran, terdapat kehilangan jisim bagi kedua-dua proses. Proses pembelahan, ni pembelahan daripada sini ke sini, terdapat pengurangan jisim. Proses pelakuran pun terdapat pengurangan jisim. Ini adalah persamaan. Kan? Dia kata jisim. Kan? Okey, jadi tengok sini. Okey, seterusnya. Tenaga kan. Kita tengok bentuk tenaga yang terhasil. Tenaga. Ni. Tenaga. Tenaga. Jadi kita katakan bahawa tenaga dibebaskan oleh kedua-dua proses. Jadi dalam kedua proses, tenaga dibebaskan. Jadi banyak sikit. Kita kamu kena tengok betul-betul gambar ni betul-betul cerita tentang ni kan. Cerita tentang proses pembelahan, pelakuran, apa konsep cacat jisim, loss of mass. Okey kan? Okey, ni soalan kita panggil soalan apa? Perbandingan. Ada soalan lagi kan? Kalau soalan macam ni, poin penting dia apa cikgu? Okey. Poin penting dia kita kena tahu itu pembelahan nukleus, pelakuran nukleus, kehilangan jisim dan tenaga. Itulah poin penting lah. Kan? Supaya kita boleh jawab lah. Tapi poin penting ni semua ada dekat soalan yang surah hati kan. Ni, hubungan jisim. Dan itulah dia punya kisah dia kan tentang berkaitan dengan tindak balas ni. Dan kita kata jisim yang hilang tu, ni hubungan kan. Jisim yang hilang tu telah bertukar menjadi tenaga. Kan? Bayangkan satu jisim telah bertukar menjadi tenaga. Dan tenaga tu kadang-kadang bertukar menjadi apa? Menjadi gelombang. Contohnya. Tapi tak apalah. Itu kita dalam fizik kuantum. Sebab tu fizik nuklear ni adalah sebahagian daripada fizik kuantum. Kan? Ni kamu tengok lah. Apa yang kita belajar ni. Okey, boleh jawab kan? Elmi? Okey, kita teruskan kan? Ada soalan tanya ya. Okey. Okey, kita pergi pada seterusnya. Itu aras memahami SPM 2004 nombor 10. Memahami soalan yang bukan je tadi. Tadi berbandingkan. Agak senang jugalah. Tapi nampak pening juga lah. Soalan tu complicated sikit lah kan. Soalan ni perlukan konsep yang bagus kan. Konsep yang tinggi. Supaya kamu terjawab soalan ni kan. Itu strategi dia. Okey, dia kata sini. Pembelahan nukleus menghasilkan tindak balas berantai. Dia kata pembelahan nukleus menghasilkan tindak balas berantai. Huraikan bagaimana tindak balas berantai dalam pembelahan nukleus bagi satu atom uranium. Okey, kita tengok sini kan. Uranium. Ini adalah tindak balas berantai. Kalau kamu tengok gambar ni, kamu boleh bayangkan bagaimana satu neutron masuk kepada uranium dan uranium pecah menjadi krypton dan barium. Dua nukleus yang ringan dan menghasilkan 3 neutron. Dan 3 neutron ni ditugaskan untuk membedil nukleus uranium yang baru. Dan proses akan menjadi berterusan. Okey, itu konsep dia kan. Okey, satu neutron membedil nukleus uranium. Ini idea yang pertama. Ada 4 markah kan. Kalau 4 markah, dia minta terangkan, kamu boleh jawab 4 poin. Kan? Tadi kawan kamu tanya macam mana, boleh tulis dalam poin ke? Tulis dalam poin, no problem. Poin pertama, dapat markah pertama. Poin yang kedua, kita kata apa? Kita kata bagaimana neutron dihasilkan. Bila dibedil, kita kata 2 atau 3 neutron yang dihasilkan. Okey, tengok tu. 3 neutron. Gambar tadi kamu tengok betul. 3. Dan seterusnya dia kata neutron yang 3 itu, yang dihasilkan itu, membedil nukleus uranium yang lain. Nampak? Kita kata. Ni. Kalau kamu nak jawab, kamu lukis pun tak apa kan. Tapi lukis ni pening sikit lah kan. Okey. Dan kita kata, bagi setiap tindak balas, lebih banyak neutron dihasilkan menyebabkan tindak balas berantai terhasil. Bagi tindak balas, banyak neutron terhasil dan menghasilkan tindak balas berantai. Okey. Ini markah dia lah. Ni markah 1, 2, 3, 4. Kesimpulannya apa? Kita menceritakan tentang bagaimana neutron yang terhasil tu menjadi semakin banyak. Itu dikatakan tindak balas berantai. Okey. Ada pelajar yang jawab, dia lukis benda ni. Dia lukis semua ni. Tapi bentuk bulat je lah kan. Dia lukis. Itu pun boleh dapat markah. Kadang-kadang apa yang kamu lukis ni boleh dapat markah. Apa yang kamu terang pun boleh dapat markah. Itu kelebihan dia.
Tak nak hafal. Cikgu rasa kalau tengok gambar pun kamu boleh faham. Kadang-kadang soalan, dia bagi gambar dekat atas tu, dia suruh kamu terangkan. Itu lagi senang. Tapi soalan ni tak bagi gambar lah. Dia suruh kamu terangkan. Dia susah sikit lah kan. Ada soalan sekarang, jadi tak perlu nak hafal lah. Bila kamu dah faham, dah tengok, dah nampak tengok, dah faham, kamu automatik kamu boleh hafal lah. Fizik ni kadang-kadang ada benda yang kena hafal juga. Tak boleh kamu kata fizik tak payah hafal lah. Tak boleh. Ada juga kena hafal sikit sebenarnya kan. Okey kan? Okey kan? Okey, cikgu teruskan. Okey tu ya, dikatakan bagaimana neutron yang banyak dihasilkan. Neutron yang banyak dihasilkan. Kau boleh terangkan berdasarkan maklumat ini. Dia kata sehingga jisim genting tercapai. Ni tak apalah, ini untuk markah tambahan. Sampai uranium tu dah kehilangan uranium. Sebab semua dah tukar menjadi barium dengan krypton. Itu dia. Barium dengan krypton. Jadi itu maksudnya tercapainya satu jisim yang genting kan. Okey. Okey kan? Okey tu. Cikgu ada rumusan sikit tentang sini kan. Apa tu rumusannya? Rumusan dia begini. Tengok betul. Oh, terlajak pula. Okey. Tengok depan sikit kan. Ni dia. Sebenarnya dalam kes ini kita ada bincangkan, ini adalah rumusan yang kita belajar dulu sampai sekarang. Ini adalah nukleus berat yang tidak stabil ataupun kita kata isotop yang tidak stabil atau nama lain dia radioisotop. Kenapa tidak stabil? Kerana bilangan neutron melebihi proton. Kenapa jadi macam ni? Kerana telah dibedil oleh neutron. Dibedil. Maksud neutron masuk dalam ni. Menyebabkan membuat ona dalam ni. Dia akan pecah menjadi dua. Dua nukleus yang lebih ringan. Dan proses ini kita panggil sebagai pembelahan nukleus. Dan masa berlaku ni, tenaga haba dihasilkan. Ataupun tenaga nuklear. Dan tenaga nuklear ni dikira dengan formula EMC². Dan juga menghasilkan neutron. Dan neutron tu digunakan untuk membedil nukleus baru. Ataupun pembelahan nukleus terjadi lagi. Dan lanjutan dipanggil tindak balas berantai. Itu konsep dia kan. Dan di samping itu terbebas juga tenaga haba, kita kira EMC². Dan pancaran radioaktif juga terbebas. Dia tergolong dalam dua ni. Dipanggil tenaga. Jadi ada zarah-zarah yang terbebas. Bila terbebasnya alfa, kita panggil reputan alfa. Beta, reputan beta. Dan gamma, reputan gamma. Ni panggil gelombang elektromagnet. Okey, kita bincang dalam bab gelombang. Okey, ni adalah ringkasan dan proses ini cikgu buat dua macam ni. Maksudnya kalau dua ni bergabung akan menghasilkan pelakuran nukleus. Okey kan? Bila ini aktif, dia akan menghasilkan dua lagi yang kurang reaktif. Dan masa tu diperlukan sebagai keaktifan. Ini dipanggil separuh hayat. Menjadi separuh daripada ni. Okey, ni adalah ringkasan. Kamu tengok ni, kamu boleh faham sikit sebanyak kan? Fizik nuklear. Cikgu harap boleh faham lah kan? Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya dalam bab ni. Cikgu ada kumpul sikit soalan ni. Kumpul soalan apa? Soalan-soalan yang berkait rapat dengan bab daya, fizik nuklear. Itu dia. Ini soalan yang berdasarkan soalan SPM yang lepas. Soalan mengingat. Mengingat maksudnya apakah definisi kan? Apakah maksud pembelahan nukleus? Dia tanya. Soalan ni tanya pada tahun 2004. Apa dia? Siapa nak cuba jawab? Ke nak cuba ke cikgu bagi jawapan terus? Ada nak cuba jawab? Pembelahan nukleus. Tak ada ya? Tak ada jawab lah. Proses pemisahan nukleus berat. Pemisahan nukleus berat kepada ke beberapa nukleus ringan. Dengan pembebasan tenaga. Ini pernah keluar dalam soalan SPM 2004. Dia tanya maksud ni. Jadi kalau kamu ingat ni, ini adalah jawapan yang mengikut skema lah. Mengikut skema kan. Kalau kamu tengok ni, boleh lah. Sebab cikgu memang jawapan ni memang ikut skema kan. Okey, soalan yang kedua dia kata, apakah dimasukkan dengan keradioaktifan? Radioaktif, maksudnya aktiviti radio. Radio apa? Memastikan pancaran. Kalau kamu tengok sini jawapan dia. Ni dalam bahasa Inggeris kan. Dia kata, perebutan nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinar radioaktif. Memancarkan sinar.
untuk menjadi stabil. Kenapa berlakunya aktiviti itu? Sebab perebutan nukleus yang tidak stabil. Aktiviti untuk nukleus yang tidak stabil memancarkan sinar radioaktif, maksudnya radio. Kan? Dan berlaku secara spontan dan rawak. Ini kita bincang dah minggu lepas. Minggu yang sebelum tu. Okey kan? Okey, soalan berikutnya. Apakah maksud radioisotop? Siapa nak cuba? Fatin nak cuba, Fatin? Radioisotop. Isotop yang tak stabil. Okey, Kamarina. Isotop yang tidak stabil boleh. Ataupun isotop yang tak stabil, dia akan memancarkan sinar radioaktif lah tu kan? Isotop yang tak stabil. Tepat kan? Ataupun ada pelajar jawab macam, cikgu, isotop radio memancarkan sinar radioaktif. Maksudnya tidak stabil lah tu. Itu pun boleh kan? Okey. Okey, ada tanya kalau just proses pemisahan nukleus berat saja, pemisahan nukleus berat kepada kurang tepat lah. Kamu kena cakap nukleus berat kepada nukleus ringan. Dengan pembebasan tenaga. Ini dia yang penting dekat sini, pemisahan nukleus berat kepada nukleus ringan beserta tenaga. Itu dia. Nanti nak balas dia. Boleh kan? Elmi kan? Okey. Okey, cikgu teruskan. Ni. Ini kebuk awan ataupun kita panggil cloud chamber kan. Runut-runut yang dihasilkan dalam sinaran radioaktif. Okey, ni susah sikit nak terang lah. Kalau di dalam masa ni cikgu akan buat satu kelas yang berkaitan dengan apa? Tak pun kelas, cikgu buat video supaya kamu boleh tengok kan. Itu runut ataupun kita panggil kebuk awan. Okey, dia kata sini, dua jenis runut yang terhasil pada kebuk awan. Runut-runut itu terbentuk disebabkan oleh sinaran daripada radioaktif. Dia ada dua sinaran. Ini agak lurus dan ini macam dah tak ada sangat. Okey kan. Sebab dia lurus, sebab dia punya kuasa pengayonan yang tinggi. Sebab tu dia nampak lurus. Kalau ini, kuasa pengayonan yang paling rendah. Jadi M ni apa? Sinaran apa? Kuasa pengayonan yang paling tinggi. Siapa? Kuasa pengayonan yang paling tinggi. Tak ingat kan? Okey, ini adalah sinaran alfa. Boleh kan? Alfa. Alfa kuasa pengayonan yang tinggi. Tapi alfa berat, dia tak boleh pergi jauh. Boleh kan? Alfa berat tak boleh pergi jauh. Dia boleh pergi dalam berapa sentimeter saja. Okey. Yang sebelah ni adalah gamma. Gamma kuasa pengayonan yang paling rendah. Sebenarnya untuk eksperimen kita panggil ataupun ujian yang dipanggil kebuk awan ataupun cloud chamber, dia menguji tentang apa nama panggil? Pengayonan, kuasa pengayonan. Ini kuasa pengayonan yang paling tinggi, ini kuasa pengayonan yang paling rendah. Okey kan? Itu contoh dia. Jadi terangkan begitu, terangkan jawapan anda. Kita terang tadilah. Alfa mempunyai kuasa pengayonan yang tinggi, gamma mempunyai kuasa pengayonan yang paling rendah. Ini contohlah. Okey, boleh kan? Boleh ke ni? Okey, teruskan Okey, kita pergi pada satu lagi soalan Soalan dia kata bagi dua rajah, menunjukkan pesongan satu radioaktif di dalam satu medan elektrik. Bila kita cerita tentang medan elektrik ni, kita merujukkan kepada terminal, dua terminal, iaitu terminal positif. Ni positif. Ni jadi positif lah ni, plate positif. Dan atas ni kita panggil plate negatif. Jadi nampak. Jadi kita dapati sinaran yang dihasilkan ini lebih cenderung kepada terminal apa? Negatif ke positif? Apa tu? Ya, dia cenderung pada terminal negatif. Maksudnya dia sendiri bercah apa? Dia bercah apa tu? Ya, dia akan bercah positif. Jadi percaya positif apa? Alfa, beta, gamma. Alfa. Okey kan? Bagus. Jadi tengok ni, kita kata positif. Dia kata nyatakan charge pancaran itu. Dah tentu positif itu alfa. Ini suatu soalan mengingat. Simple saja kan. Kamu kena faham konsep bila positif dengan negatif dia menarik.
negatif dengan yang berlainan cas, dia akan menolak. Berlainan cas menarik, bersama cas akan menolak. Cikgu silap sebut pula. Okey. Okey, soalan seterusnya. Ni bagi gambar je. Jadi kamu senang. Kamu minta kamu jawablah. Namakan jenis tindak balas nuklear ni. Apa nama tindak balas ni? Tindak balas. Dia ada 3. Pembelahan nukleus. Sebab apa kita nampak dah. Nukleus yang besar ni pecah menjadi 2. Dan di tengah ni tenaga lah. Ada 3 neutron yang terhasil kan. Jadi kalau kamu dah biasa ni, kamu boleh faham, kamu boleh lukis dan kamu boleh terangkan. Yang macam tadi lah. Okey kan. Okey, kita pergi pada satu elemen lagi. Okey kan. Itu elemen mengira. Mengira dalam bab ni kan. Mengira. Kita tengok soalan ni. Okey, dalam bab ni kita dah tengok kan. Ada beberapa formula yang penting. Iaitu pertama, mengira cacat jisim. Mass defect, jisim sebelum tolak jisim selepas, dan satu nilai constant AMU, formula EMC square, Einstein, kerelativitian kan. Ni 3 darab ni laju cahaya dan jumlah tenaga yang dibebaskan dalam bentuk elektron volt, iaitu bila kamu guna MC square dalam unit joule, kamu kena bahagi dengan nilai E. Ini adalah formula-formula yang dikumpulkan berdasarkan topik yang cikgu bincang hari ni kan. Okey, jadi mudahlah untuk kamu kan, lebih faham. Okey, kita tengok soalan ni. Ni kita boleh cepat sikit lah kira dah, tak ada apa masalah kan. Yang tindak balas nuklear oleh persamaan berikut. Lebih kurang tadi barium, krypton sama je kan. Dia kata kirakan, hitungkan cacat jisim. Maksudnya kita kena cari apa dulu? Kita kena cari jisim awal, jumlah jisim ni tambah jisim ni, jisim sebelum, lepas tu tambah dengan, lepas tu jisim selepas. Ini tambah dengan ini, tambah dengan ni. Tu jisim selepas. Okey kan? Jadi kamu tengok pertama. Pertama jisim sebelum kita kira dulu. Uranium dengan neutron. Uranium dengan neutron. Jisim selepas barium. Barium ni kan. Tak nampak sikit sini kan. Krypton dan 3 neutron. Jadi kita tolak. Sebelum tolak selepas. Kita guna formula. Sebelum tolak selepas, kita dapat nilai tu. Lepas tu kita kira, tukar kepada unit kilogram. Dan kita masukkan dalam formula EMC square. Ingat kan? Kita tekan kuasa 2 ni dulu, baru darab dengan ni. Dan kamu dapat 2.77. Ni kamu nak buat 4 titik puluhan ke, 2 titik puluhan ke, tak ada jadi masalah. Okey kan? Okey, ni cara soalan. Ni soalan SPM 2011. Mudah kan? Mudah susah? Mudah senang? Boleh Fatin? Muhammad Ashraf boleh? Boleh kan? Okay. Okey, tu cara dia kan? Okey, soalan ni pula. Kita tengok sini soalan. Mengaplikasi. Aplikasi masih lagi dalam keadaan kiraan. Kan? Okey, ni pun sama. Tindak balas tadi juga kan. Sama je kan. Kalau kamu tengok. Okey. Soalan dia kata kirakan cacat jisim. Kamu tengok persamaan ni. Sama juga. Jadi cikgu lajukan sikit lah. Tak apa kan. Dapat jisim sebelum tindak balas. Tambah 2 ni. Mana dapat ni? Kita ambil pada jadual ni. Okey kan. Okey, selepas tindak balas, ini campur dengan ni, campur dengan ni. Semua adalah jadual ni. Tadi cikgu dah terang dah. Lepas tu sebelum tolak selepas, kita dapat dalam unit AMU. Lepas tu kita tukar dalam unit kilogram. Tukar dalam kilogram. Sebab soalan tanya cacat jisim. Okey kan? Soalan mengaplikasi. Cikgu rasa mudah kot ni. Laju kat je. Okey, ada soalan tanya Najiha. Cikgu kalau nak tukar pergi ke, kena pakai formula E juga ke? Ya. Kalau nak pakai mega electrovolt, kena tukar kan. Kita dah pakai electrovolt, betul kamu tukar dalam unit mega. Boleh kan Najah kan? Okey. Okey, cikgu teruskan. Kena tukar dulu. Okey. Jadi soalan seterusnya, cacat jisim kita kira.
tenaga yang dipilih, tenaga kita pakai formula EMC square. EMC square dan M tu kita guna dalam kilogram. Ingat, M ni mesti kita guna dalam kilogram. Tak boleh pakai dalam AMU. Mesti dalam kilogram. Jadi tekan ni dulu, baru tekan ni. Darab dengan ni. Dapat jawapan. 2.7. Sama juga macam tadi sebenarnya. Ini soalan ni hampir sama tadi. Tapi dia tahun yang berlainan. Kalau kamu jangan tak perlu hafal lah ni kan. Kamu tahu. Itu trik soalan kan. Okey, kita pergi pada soalan menganalisis. Alright, soalan sama ke ni? Oh, lain kan. Dia kata sini menganalisis. Dia kata bandingkan voltan dengan pempesongan pancaran radioaktif. Ni senang saja. Bandingkan voltan VLT. Ni rendah, ini tinggi. Kamu cakap je apa yang. Tapi jangan sebut nombor kan. Teknik menjawab je kan. Ini rendah, ini tinggi. Jadi kamu cakap. Okey, voltan VLT 10.2 lebih daripada 10.1. Kamu tengok, kamu compare by diagram kan. Okey, yang kedua dia kata pemesongan. Mana yang lebih terpesong? Mana yang lebih terpesong ni? Ya, 10.2 lebih terpesong. Jadi 10.2 lebih daripada 10.1. Kena tulis pesongan. Kalau soalan AC, ni soalan AC, kamu kena tulis pesongan 10.2 lebih daripada 10.1. Tulis macam tu. Kena tulis ayat ni kan. Jangan lupa tulis nombor soalan. Sekali. Okey, soalan seterusnya. Dia kata hubungan di antara voltan VLP dengan kekuatan medan elektrik. Apabila VLT bertambah, kekuatan medan elektrik akan kamu apa? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Maksudnya dia berkadar terus. Ni dalam bab elektrik kan. Apabila voltan VLT bertambah, kekuatan medan elektrik akan bertambah ataupun kita kata berkadar terus kan. Bila voltan ni bertambah macam ni, jadi tarikan dia semakin kuat. Tarikan dia semakin kuat. Kekuatan medan elektrik semakin kuat. Okey, yang kedua. Kekuatan medan elektrik di antara pelat dengan pemesongan pancaran radioaktif. Jadi kita akan dapati apabila kekuatan medan elektrik bertambah, pesongan pancaran radioaktif semakin apa? Bertambah berkurang? Macam mana tu? Bertambah ke berkurang? Apabila kekuatan medan elektrik di antara pelat itu bertambah, pesongan pancaran radioaktif bertambah atau berkurang? Ya, bertambah. Tu tengoklah sebab dia makin terpesong yang bawah ni. Ini kekuatan medan elektrik yang tinggi, dia lebih terpesong. Ni soalan ni senang kan. Kamu dalam SPM, soalan ni jadilah soalan yang kamu boleh skor kan. Dalam SPM soalan ni ada lebih kurang, format macam soalan ni, menganalisis ada lebih kurang 15 markah kan. Kalau kamu buat betul, 15 markah ada dalam tangan kamu. Dan pastikan tulis dengan ayat yang betul. Okey kan. Tak mau tulis ringkas-ringkas, nanti kamu hilang markah, rugi. Okey kan. Okey, itu contoh. Okey, elemen seterusnya. Memahami. Kan? Memahami, konstruk, memahami, tengok kan. Understanding. Okey, markah dia 15-20. Okey ni. Dia kata ni. Dia kata namakan, dia terang tadi dah. Kamu dah jawab. Itu. Okey, soalan ni tak boleh kita terang. Dia kata terangkan bagaimana tenaga nuklear dihasilkan tidak balas nuklear. Ni dah kita terang tadi kan. Jadi aku tunjuk. Pertama sekali kita akan terang. Bagaimana. Dia kata bagaimana tenaga nuklear dihasilkan. Ia dihasilkan daripada terdapatnya cacat jisim semasa tidak balas. Sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Dan cacat jisim tu bertukar menjadi tenaga. Mass defect. Bertukar kepada tenaga. Dan tenaga itu dikira dengan formula EMC square. Itu formula Einstein. Itu contoh dari soalan ni. Okay, kan? Sebab kita nak 3 markah, terjawab macam itulah. Kalau kamu jawab lebih pun tak ada masalah kan. Kamu sebut awal. Yang penting ada point kat sini. Cacat jisim. Yang kena ada. Cacat jisim bertukar menjadi tenaga. Dan tenaga tu dikira dengan formula EMC square. Tenaga tu. Okey, cuba teruskan. Ni soalan ni kan. Okey, soalan rajam menunjukkan sebatang paip air yang terletak di bawah lapisan konkrit.
air meleleh keluar dari rekahan pipe itu. Jadi dalam kes ini itu kegunaan bahan radioaktif untuk mengesan tempat kebocoran pipe. Bila pipe tu bocor, jadi air tu banyak keluar di kawasan kebocoran ni. Jadi radioaktif yang digunakan untuk mengesan rekahan pada pipe itu. Jadi ada bahan radioaktif yang digunakan. Jadi kita kena letak air yang mengalir ni, pipe air yang mengalir sini, kita letakkan bahan radioaktif campur dengan air tu campur dengan bahan radioaktif supaya dia boleh mengalir dalam pipe ni. Semasa dia mengalir dalam pipe ini, campuran radioaktif itu akan apa? Akan menghasilkan sinaran radiasi. Dan sinaran radiasi paling kuat di mana? Di kawasan kebocoran ni. Bila kat sini radiasi lemah, dekat ni kita akan letak satu alat panggil apa? Giga mula, tiup giga mula untuk mengesan kehadiran sinaran, dia kesan dekat atas ni. Dan didapati kawasan sini adalah dekat sini katakan ni A, ni B, ni C. Dan dapati di B ni adalah mempunyai bacaan yang paling tinggi. Okey. Kita terangkan cara radioisotop bagaimana mengesan rekahan pipe itu. Jadi kita tengok ada gambar, kita boleh terang. Pertama, radioisotop yang kita pilih ialah isotop natrium. Okey, kalau kamu tak ingat tak apa. Biasa kalau kamu buat banyak latihan, kamu ingatlah. Kamu kata bahan radioisotop dicampurkan dengan dalam pipe air. Supaya dia melarut dalam pipe air. Itu yang pertama, markah pertama. Okey, dalam pipe air. Lepas tu kamu kata menggunakan alat pengesan GM tube. Di bahagian atas ni kita akan kesan. Kehadiran sinaran. Sebab bila bahan radioaktif dah masuk sini, pipe ini akan memancarkan sinaran radiasi. Dan kita akan mengesan. Kesan guna GM tube. Dan kita akan bergerak daripada lintasan ni. Daripada A ke A, B, C. Kita akan kesan. Sepanjang pipe itu. Okay, Dan bacaan yang lebih tinggi adalah lokasi kebocoran. Jadi di sinilah bacaan tadi, jadi akan korek. Dia akan korek lubang. Dia akan tengok pipe ni. Dia akan tampung. Tak perlulah nak korek semua lubang. Nampak? Itu kelebihan kita menggunakan bahan radiasi. Jadi kita pilih natrium ni. Natrium ni separuh hayat pendek ke panjang? Tengok tanya kamu. Natrium ni. Separuh hayat dia. Panjang ke pendek? Tak boleh. Ya, pendek. Bila pendek, dia mudah mereput dan lama-lama dia adalah selamat digunakan. Dos dia semakin rendah. Kekuatan radiasi semakin rendah. Sebab dia cepat mereput. Ingat bila kita panggil separuh hayat rendah, kekuatan radiasi dia semakin lemah. Dia cepat mereput. Okey, setakat ni saja cikgu punya kelas. Cikgu mengucapkan terima kasih kepada kamu kerana mendengar, dan insya-Allah lah soalan tadi cikgu rasa saya boleh jawab lah. Cikgu jawab mungkin okey lah sesuai dengan kamu. Okey, cikgu rasa setakat ni saja dari cikgu. Terima kasih. Okey, kita akhir kelas ni Okey. Terima kasih. Sama. Sama. Sama.